Baiklah, kita sambung daripada pembelajaran lepas, Nutri Educations. Apa yang telah kita pelajari daripada video yang pertama, satu, daya juang tidak kekal mala. Ia adalah infinite ya dalam bahasa Inggeris. Ia berubah-ubah sepanjang hari mengikut keadaan, mengikut pemakanan kita. Dan kita juga pelajari bahawa otak kita mempunyai keperluan tenaga yang sangat tinggi. Perlu dibekalkan selalu dengan makanan yang dimasak, mempunyai bekalan tenaga yang tersedia. Dan bagaimanakah kita membantu mengekalkan DJ kita dan juga anak-anak di sekolah ya, ini kita akan sambunglah hari ini. Apabila otak dan tubuh dalam keadaan berebut tenaga, biasanya tubuh kita akan mengutamakan survival. Survival bermaksud apa-apa yang diperlukan dalam badan kita ya. Otot, kemudian keperluan penghadaman, dan jikalau kita ada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan tenaga yang banyak untuk sembuh, maka sudah tentulah kita mengutamakan keadaan-keadaan tubuh ini berbanding dengan keperluan tenaga untuk otak. Jadi kalau tengok gambar bateri ni, anda boleh faham lah. Jika kita sihat, kita cukup tidur, kita mempunyai stres yang minimum, bekalan tenaga ke otak biasanya stabil. Jadi apabila kita mendapat bekalan tenaga ke otak yang sentiasa berlaku dengan stabil, sentiasa saja darah dihantar ke otak, gula ditukarkan kepada neurotransmitter, maka DJ kita adalah tinggi. Pembelajaran kita lebih mudah berlaku, mood kita sentiasa bagus dan kita sentiasa menyeronokkan ya. Jadi apabila otak dan tubuh berebut-rebut tenaga dan tubuh kita ada masalah sikit, kita terlampau besar otot kita, kita mungkin makan makanan yang terlampau banyak lemak, memerlukan penghadaman yang tinggi, kita mungkin makan berlebihan, kita mungkin tak cukup tidur. Jadi tubuh kita memerlukan lebih banyak tenaga daripada biasa ya. Mungkin terlampau sejuk suhu dalam kelas, mungkin pelajar tak cukup tidur, makan terlebih. Jadi penghadaman ini boleh mencuri tenaga otak ya. Akibatnya DJ akan menjadi rendah. Kita akan terasa otak kita berjuang untuk mengawal diri dan mengantuk, dan berjuang untuk kekalkan jaga dan tak nak tidur. Jadi untuk berjuang untuk jaga tak mau tidur tu menggunakan banyak daya juang ataupun tenaga otak. Jadi kanak-kanak tak boleh nak sabar, susah nak kawal diri, tak sabar nak balik. Bagi yang dewasa, ramai mengidam-ngidam, mencari-cari, tarik. Lelaki kebanyakannya memikirkan tentang rokok apabila daya juang rendah ya. Jadi sebab itulah jangan makan terlalu berat pada waktu tengah hari. Kalau kita makan makanan yang terlampau banyak, mungkin sampai 2 pinggan nasi ya. Kita juga ada yang amalkan makanan yang kaya dengan lemak. Nasi lemak tak sesuai waktu tengah hari, nasi minyak tak sesuai waktu tengah hari, susah untuk dihadam ya. Apabila kita perlukan tenaga yang banyak di perut, di usus, kita terpaksa catu tenaga ke otak atau dan juga ke mata. Sebab walaupun kita tahu otak dan mata menggunakan tenaga yang sangat tinggi ya, oleh kerana kita terpaksa alirkan darah, pindahkan darah ke perut, usus, hati, pankreas dan sebagainya untuk penghadaman. Ini adalah untuk survival come first. Maka otak dan mata kita terpaksa kena catu tenaga dia. Jadi akibatnya daya juang akan merudum pada ketika itu. Jadi selepas makan tengah hari, kelas-kelas, mesyuarat-mesyuarat akan menjadi sesuatu yang membebankan, menyeksakan untuk kanak-kanak ataupun diri kita sendiri hadir ya. Kita tak boleh enjoy dah. Jadi makan terlebih atau makan berlemak tinggi, makan makanan terlebih karbohidrat, nasi sampai 2 pinggan, 3 pinggan, kebanyakan kita akan mengantuk pada waktu itu.
ya. Daya juang merudum. Tadi kita daya juang kita 10 skornya, sekarang merudum ke 7.5, lebih teruk lagi merudum kepada 5. Jadi banyak tenaga diperlukan untuk jaga. Tak mau tidur lah. Kita nak lawan. Jangan terlap, jangan terhangguk-hangguk semasa kelas. Kita terpaksa guna daya juang yang tinggi untuk kekal jaga. Jadi semua itu akan menggunakan tenaga otak. Kita tak gunakan tenaga otak untuk belajar, tapi gunakan tenaga otak untuk kekal jaga, ya. Jadi tenaga berkurangan untuk mengekalkan daya juang. Bila daya juang rendah, pembelajaran akan merudum, ya. Kita bertukar daripada skor O kepada OUO. Satu lagi, kita orang dewasa ataupun kanak-kanak mungkin ada penyakit tertentu. Penyakit diabetes contohnya menyebabkan dalam darah kita ada banyak gula, tetapi gula itu tidak boleh dibawa ke dalam tisu. Jadi tisu kita memerlukan gula yang tinggi. Jadi dia akan mengganggu aliran darah ke otak. Jadi mereka yang ada diabetes mempunyai daya juang yang rendah jikalau penyakit tersebut menyerang mereka. Kemudian bagi wanita yang ada masalah haid, ya, banyak tenaga diperlukan, dihantar ke kawasan reproduktif, menyebabkan aliran darah ke kawasan reproduktif. Jadi terpaksalah kita catu tenaga ke otak. Ini menyebabkan daya juang merudum juga bagi wanita. Jadi banyak tenaga diperlukan untuk menahan sakit ataupun bersabar. Tenaga berkurangan untuk mengekalkan daya juang dan menyebabkan DJ merudum. Jadi mereka tidak boleh belajar dengan baiklah berbanding dengan kawan-kawan lain yang sihat. Jadi saya juga akan mendedahkan tuan-tuan dan puan-puan kepada pemakanan. Jadi sebagai formulanya, apabila hantar anak-anak ke sekolah, kita sendiri kalau ke tempat kerja, janganlah makan berlebihan pada waktu tengah hari itu. Makan secara sederhana saja. Walaupun kita tahu kadang-kadang apabila daya juang merudum, kita mempunyai refleks untuk makan betul-betul, ya. Kita memang selera kita tinggi sebab kita stres. Jadi kita kena tahan, kena makan secara sederhana. Dan makan makanan yang betul. Jangan terlalu banyak karbo, jangan terlalu banyak lemak, jangan terlalu banyak benda-benda yang sukar untuk dihadam, ya. Dan jikalau semasa kita mesyuarat, semasa kita di kelas, kalau boleh kita bawa snack yang ringan, yang mempunyai jumlah tenaga yang kecil, tapi sentiasa tersedia untuk dibekalkan untuk otak kita, ya. Makan snack, dia akan meningkatkan daya juang sedikit, ya. Galakkan makan buah dan juga berprotein tinggi. Untuk makanan untuk otak, anda boleh amalkan makanan-makanan dikelaskan sebagai makanan berfungsi atau nutraceuticals. Jadi sebarang makanan yang melibatkan otak, seperti lecithin yang dipecahkan kepada asetalkolin, terdapat banyak dalam yolk telur, soya dan juga protein. Struktur otak adalah lemak, dibuat daripada lemak yang berkualiti tinggi. Anda boleh dapatkan lemak-lemak otak daripada minyak ikan, daripada sumber-sumber salmon, ke kacang dan juga dengan mungkin DHA. Jadi otak kita memerlukan neurotransmitter, ya. Saya gunakan pendekatan ini, analogi seperti guruh, seperti kilat, ya, yang menghubungkan langit dan bumi. Nampak tak kilat, ya? Mula-mula tak ada kilat, tiba-tiba dia mula memancar daripada langit ke bumi. Macam itulah bagaimana neurotransmitter bekerja dalam otak kita. Dalam makanan seperti telur Yorka yang berwarna kuning tersebut, ada sebiji mungkin lebih kurang 100 mg lecithin, ya, sebiji telur. Tapi masalahnya itulah dia ada 200 mg kolesterol, dan kita tak boleh ambil melebihi daripada 300 mg kolesterol sehari. Jadi option yang kedua, anda boleh ambil daripada soya lecithin, ya. Dulu
lecithin ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu, tapi sekarang ini lecithin dianggap perlu dalam pemakanan manusia. Ya, ini adalah sebagai kilat dalam otak kita sebagai neurotransmitter. Jadi kita perlukan 84 bilion sel otak. Inilah dia punya feeder untuk sel otak kita. Jadi kalau kita tak ambil lecithin daripada telur, anda boleh, kita makan makanan biasa pun, makanan biasa akhirnya akan ditukar kepada glukosa, gula dalam darah, dan gula daripada darah ini akan ditukarkan juga kepada asetilkolina, iaitu neurotransmitter tersebut. Ya, di peringkat itulah di mana berlakunya hubungan antara sel otak ke sel otak menggunakan sinaps. Ya, di sinilah kita gunakan lecithin soya tersebut untuk membolehkan mereka berhubungan antara satu sama lain. Beginilah proses kita berfikir. Lagi lebih banyak rangsangan memori, lebih cekap kita belajar. Kita perlukan penghubung antara sel-sel otak ni. Untuk mereka yang dewasa, otak kita sudah tua lah, ya. Otak kita dah hidup lama, kita menggunakan otak dah lama, jadi terlalu banyak dihujani oleh radikal bebas. Seolah-olah kita kata otak kita lebih berkarat daripada otak anak-anak. Jadi kita lebih slow. Jadi kita perlukan banyak kita panggil sebagai antioksidan, berfungsi untuk menetralkan semula radikal-radikal bebas yang wujud dalam otak kita. Ini akan menyebabkan memori kita lebih baik lagi. Ya. Jadi kita terlalu banyak radikal bebas, kita perlukan antioksidan yang menderma elektronnya untuk mengekalkan kitaran darah ke otak kita. Dan contoh-contoh ramuan nutraceutical digunakan adalah seperti ginkgo biloba, ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan, terutama sekali buah-buahan, ya, dan koko, dark cocoa. Kita boleh bancuh atau ambil coklat tertentu. Ada coklat yang 70%, 80% lemak koko, ya. Itu sangat baik untuk aliran darah ke otak, antioksidan dan sebagainya, baik untuk kesihatan otak. Dalam bahasa sains kita panggil komponen-komponen yang berfungsi dalam buah-buahan ekstrak, dalam teh hijau, dalam coklat ini sebagai polyphenol. Ya, carilah benda ini. Ini adalah untuk mengurangkan karat dalam otak kita. Dalam proses penuaan, inflamasi berlaku, kita perlukan antioksidan, kita perlukan anti-inflamasi, kita perlukan anti-usia. Jadi polyphenol lah yang bekerja sebagai anti-inflamasi, antioksidan dan juga anti-usia. Ya. Jadi mereka komponen-komponen ini akan mengurangkan karat dalam otak kita, menyebabkan sel otak lebih muda lah. Ya. Jadi akhir sekali, secara ringkasan, satu makanan khusus untuk otak memang wujud. Ini adalah sesuatu perkembangan yang agak baru, ramai yang tak tahu. Jadi anda pandai-pandailah cari, ya. Makan telur tu bagus, tapi jangan makan telur berlebihan, mengandungi kolesterol berlebihan pula. Kita dapatkan soya lecithin, itu lebih pilihan yang lebih sihat lah. Makan minyak ikan bagus, makan kacang bagus, dan untuk dewasa kita lebih memerlukan anti karat, iaitu polyphenols. Ini boleh dapati daripada pigmen-pigmen yang berwarna, ya. Amalkan untuk kesihatan otak. Sekian saja, kita akan bersambung kemudian.